Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saya terpaksa semula sebab tadi anak dah nangis. Okay, so Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi, diizinkan Allah untuk kita bersama dalam live, untuk kita sama-sama membaca Suratul Muluk. Suratul Muluk, InsyaAllah pada malam ini. Malam ini di sini di Batu Pahat hujan, Alhamdulillah. Hujan. Cuaca agak sejuk, tak tahu berapa darjah Celsius. Mungkin dalam sekitar 20 ataupun 24 darjah Celsius rasanya. Rasa kan. Alright. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekejap saya nak buat sharing buat sharing sekejap. Sendiri buat live sendiri kena share lah kan. Paksa lah tak boleh buat apa lah kan. Kita tak ada peminat kan, biasa-biasa je kan. Jadi ada orang tengok satu mata pun Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Ada satu mata yang tengok pun Alhamdulillah. Tak tengok tu biasa lah kan. Okay. Alright. Jadi kita dah buat watch party dekat dalam Facebook profile lah. Alright. Jadi tuan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, kita nak menyatakan bahawa kita perlu bersyukur pada setiap malam. Setiap malam sebelum kita tidur, kita kena hadirkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, kerana Allah SWT dah izinkan kepada kita melalui satu hari yang penuh. Mungkin kita dapat makan, ada orang tak dapat makan. Mungkin kita masih sihat, ada orang dah tak sihat. Mungkin hari ni kita masih lagi bekerja, ada orang dah tak bekerja. Mungkin hari ni kita masih lagi bernafas, ada orang dah masuk dalam kubur dah tak bernafas lah. Alright. Jadi kenapa kita kena bersyukur? Sebab dah tentulah Allah Subhanahu Taala pesan pada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu bersyukur, maka aku akan tambahi lagi nikmatku ke atas kamu. Wa la in kafartum, tapi kalau kiranya kamu kufur, ingkar, maka ingatlah inna azabi lasyadid. Maka sesungguhnya azabku amatlah berat, amatlah dahsyat. Jadi kita kena sentiasa ingat, masa kita nak tidur pun kita kena lahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika kita bangun daripada tidur. Jangan lupa apabila kita bangun daripada tidur, nanti kita bacalah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepadanya kami dikembalikan. Masa bila kita mati, masa dalam tidur kita tu lah. Dalam tidur sebenarnya kita mati. Kita, kalau Allah SWT tak berikan keizinan kepada kita untuk kita bangun kembali, maka kita akan mati terus. Kita akan tidur terus, iaitu matilah. Dan sedar-sedar nanti dah ada dekat dalam kubur. Sedar-sedar nanti tiba-tiba dah kena soal dengan malaikat Munkar dan Nakir.
Jadi siapa-siapa yang ada hutang kalau boleh selesaikanlah dahulu sebelum kita tidur. Sebab kadang kita tak tahu macam mana kita nak menjalani tidur kita tu. Adakah tidur kita tu tidur yang sementara ataupun tidur yang selama-lamanya. Itu kalau hutang yang boleh yang kata apa ni, boleh dibayar segera, maksudnya hutang dengan orang kan. Kalau kita boleh bayar segera, kita kena segerakan bayaran. Tapi kalau kita tak boleh segerakan, mungkin ada jadualnya yang perlu kita patuhi, ataupun macam mana kita tak boleh nak segerakan. Contoh seperti hutang dengan bank, maka dia ada terikat dengan waktunya kan. Maka itu dimaafkanlah. Okey. Jadi tapi ni cerita tentang hutang dengan orang, hutang dengan adik-beradik, hutang dengan kawan-kawan kan. Ni memang kena, kalau boleh disegerakanlah. Jangan kita lengah-lengah. Sekarang ni kita banyak dengar orang yang berhutang pula dia lari daripada orang yang bagi hutang. Yang bagi hutang pula terhegeh-hegeh nak kena cari siapa yang hutang dia tu, nak kena minta duit dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang tak patutlah. Kenapa cerita sampai ke situ? Sebab kita semua saya yakin kita semua tak ada yang terlepas daripada apa yang dipanggil sebagai kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua individu, semua yang bernyawa, semua yang bernafas pasti akan merasai mati. Jadi kita semua tidak terkecuali untuk mati. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu kita kena ingat bahawa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan terlepas satu pun tentang apa yang kita buat, baik ke buruk ke, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Kalau baik maka kita akan dibalas dengan kebaikan, kalau buruk ataupun jahat maka hisap Allah itu sangatlah berat. Ini saya berpesan pada diri saya sendiri jugalah, terutamanya sebab bila saya bercakap ni dah kita gunakan telefon ni memang nampak muka sendiri kan. Jadi bila bercakap tu satu orang kata apa, ibarat apa, tuding jari, satu jari tuding kat orang, lagi 9 jari tuding pada diri sendiri, tunjuk pada diri sendiri. Ataupun kita bercakap seperti mana, bercakap dengan cermin lah, bercakap dengan cermin. Mana bila bercakap dengan cermin, cakap dengan diri sendirilah. Jadi setiap malam kita kena syukur kepada Allah SWT. Manalah tahu itu adalah ataupun itu adalah saat yang terakhir untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, dia pasti saya pasti Allah Subhanahu wa taala tak ingin, tak mahu ada hamba-Nya yang masuk ke dalam neraka Allah. Jadi kita kena sentiasa bersyukur, supaya bila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala bila kita sentiasa bersyukur ni, kita akan jadi orang yang beriman. Kita akan jadi orang yang beriman. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ini ayat yang ke-23 dari suratul Mulk yang akan kita baca nanti. Maksudnya apa? Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur, maka kita tak akan jadi sebahagian daripada orang yang Allah sebut ni, orang yang tidak bersyukur. Allah dah bagi macam-macam pada kita kan. Allah dah bagi kita mata, Allah dah bagi kita pendengaran, Allah dah bagi kita hati, Allah dah bagi kita macam-macam, Allah dah bagi kita kereta, Allah dah bagi kita rumah. Ini semua adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak boleh bermegah-megah dengan apa yang kita ada. Sebab yang kita ada itu bukan milik kita. Yang kita ada bukan milik kita. Macam saya langsung tak ada apa. Macam saya langsung tak ada apa. Kereta tak ada, rumah tak ada, motor pun tak ada.
Betul. Betul. Yang saya ada mungkin cuma anak-anak. Itu pun anak-anak yang lahirkan isteri saya, bukan saya yang melahirkan sendiri. Jadi cuma anak-anak sajalah harta yang saya ada. Jadi yang lain semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahkan anak-anak pun juga adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pelik malam ni kenapa macam tak ada komen macam tak ada komen ke memang komen-komen disembunyikan ni. Mari kita tengok sikit apa yang ada. Right. Okey. Jadi tuan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada sebelum kita kehilangannya. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada sebelum kita kehilangannya. Seringkali orang dia banyak, seringkali kebanyakan orang apabila dia sudah kehilangan sesuatu, barulah dia rasa kehilangan yang amat teruk. Terima kasih. Seringkali kebanyakan orang apabila dia ada sesuatu, maka dia tak hadirkan rasa syukur, tidak hadirkan rasa terima kasih. Contoh apabila seorang tu masih ada isteri, dia tak menghargainya. Ada isteri, dia tak hargainya. Ada anak-anak, dia selalu pukul, selalu marah dan sebagainya. Dia tak hargai, dia tak pandai nak mensyukuri. Tapi bila dah kehilangan, maka waktu itulah dia akan rasa kehilangan yang sangat-sangat. Jadi semasa kita ada itulah kita kena ingat. Semasa kita ada isteri, semasa kita ada anak-anak, semasa kita ada harta, semasa kita ada kereta, semasa kita sihat, maka kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat penyayang, yang sangat pengasih, yang dia tak nak kita ni menyesal sebenarnya. Sebab tu dia datangkan macam-macam panduan, macam-macam peringatan kepada kita. Tak nak je kita dengar. Kadang-kadang kita ni bila kita bila kita ada tazkirah daripada orang-orang yang kita tak kenal, kita tak nak dengar. Kita nak dengar daripada orang-orang yang dah glamour kan, yang ada nama. Kita tak dengar. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata, "Unzur lima qala wala tanzur liman qala." Atau kama qala alaihi salatu wasalam, bermaksud apa? Pandang apa yang diperkatakan, jangan pandang siapa yang mengatakan ataupun siapa yang berkata. Maksudnya apa? Maksudnya tak kira sesiapa pun yang berkata, yang berpesan, yang sedang bercakap, sama ada dia tu terkenal ataupun tak terkenal. Macam saya kan, contoh terkenal ke ataupun tak terkenal ke, maka kita kena pandang apa yang nak dia sampaikan. Bukan kita pandang pada muka dia, wajah dia, tak. Kita bukan pandang pada siapa dia. Siapa dia tu tak penting. Siapa dia tu tak penting. Kalau katalah saya di sini sekarang ini, sebagai Abid Liu, mungkin viewer kat sini ada 100,000 orang, mungkin agaknya lah kan. Tapi oleh kerana saya di sini sebagai Ustaz K, maka orang tak dengar dan tak ambil peduli. Sedangkan Nabi SAW kata, "Unzur lima qala wala tanzur liman qala." Jadi tengok apa poin yang kita nak sampaikan, apa seseorang tu nak sampaikan. Ini nasihat pada diri saya jugalah. Kadang-kadang kita tengok, nak tengok ni, lekehnya lah, apa yang dia cakap ni kan, malas nak dengar. Kadang macam tu. Sedangkan tu tak boleh. Kita dengar dulu apa yang dia nak cakap. Dengar dulu apa dia nak cakap. Perhatikan dulu. Pandang dulu apa yang dia nak sampaikan. Nanti bila dia dah selesai, baru kita buat penilaian. Sama ada untuk ikut ataupun tak ikut. Begitu wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat buat semua, terutama diri saya sendirilah, insya-Allah. Jadi tuan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, malam ini kita baca suratul Mulk seperti biasa, insya-Allah. Dan kita dahulukan dengan
dengan Ummul Kitab kita hadiahkan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat, tabi'in dan mereka yang menuruti mereka itu dari masa ke semasa hingga ke hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah tuan-puan, kalau kita sudah bersedia, marilah kita bersama-sama membaca Suratul Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah Ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia maha kuasa bagi membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا
وأعتدنا لهم عذاب السعير. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung sedang ia menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghayzi kullama ulqiya fiha فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang kafir. Bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mereka menjawab, ada, sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran, lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, yakni wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang-orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak akan termasuk dari kalangan ahli neraka. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum
مغفرة وأجر كبير. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang Ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta melenyapkan kamu di bawahnya. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka itu dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman
Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan yang musyrik itu, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong, angkuh serta melarikan diri dari kebenaran. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul yang menyebabkan dia selalu jatuh tersungkur di atas mukanya boleh mendapat hidayah, atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka yang ingkar itu berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika betul kamu orang-orang yang benar? Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah,
dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. Kemudian apabila datangnya kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku, sebagaimana yang kamu harapkan, atau ia memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Tegaskan wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang maha pemurah yang kami beriman kepadanya, dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi? Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Hanya Allah lah yang dapat mendatangkan air jika sekiranya seluruh dunia ini kehilangan airnya. Sadaqallahul azim. Benar kata-kata Allah yang maha agung. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Syukur kepada Allah. Kita syukur kepada Allah SWT, kerana Allah SWT bagi kita lagi satu malam untuk kita yang baca suratul muluk, untuk kita dengar bacaan suratul muluk, untuk kita berada dalam live ini, kerana tak semua orang boleh berada dalam live ini. Tak semua orang yang Allah pilih untuk berada dalam live di sini pada malam ini, kerana tuan-puan adalah tuan-puan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan saya pada malam ini dalam live, untuk membaca suratul muluk, mendengar
tafsirannya, dan mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang telah saya sampaikan. Dan tentu Al-Quran itu sendiri bermanfaat. Mudah-mudahan manfaat itu kembali kepada yang membaca, mudah-mudahan manfaat itu kembali kepada yang mendengar, dan mudah-mudahan manfaat-manfaat yang baik kembali kepada orang-orang yang sudi tag rakan-rakan dan sudi share kepada yang lebih ramai, agar lebih ramai lagi orang boleh ikut kita baca surah Al-Mulk, insya-Allah. Dan sebelum berakhir, marilah kita bersama-sama angkat tangan, mendadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkat daripada pembacaan surah Al-Mulk ini ada di kalangan kita, daripada kalangan kita ini yang mana mustajab doanya, sangat pantas doanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan insya-Allah. Nabiul Karim wa li ashabil kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعليكم السلام ورحمة الله. Puan Azza Umi, fadal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa anak-anak kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa adik-beradik kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa guru-guru kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa jiran tetangga kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa sahabat-sahabat sedagama serta saudara-saudara kaum muslimin muslimat seluruh dunia ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Jika sekiranya ada di kalangan kami yang sedang menderita kerana kesakitan, menderita kerana penyakit yang telah ditanggungnya bertahun-tahun lamanya, Ya Allah, Kau sembuhkanlah, Ya Allah. Apalah kiranya, Ya Allah,
dengan kesembuhan darimu yang ajaib ya Allah, kesembuhan darimu yang ajaib, yang mujarab ya Allah. Kerana sungguhnya Engkau yang mampu mendatangkan sakit, Engkau juga yang mampu memberikan kesembuhan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Mujib. Jika sekiranya ada di kalangan kami ini ya Allah yang sedang menderita kerana kepayahan hidupnya, kerana masalah keuangannya, kerana masalah ekonominya, kerana tiada rumah, kerana tiada pekerjaan, kerana tiada uang untuk makan, kerana tiada makanan, kerana tiada kecukupan bekalannya ya Allah, Kau berikanlah kecukupan kepada mereka, Kau berikanlah kekayaan kepada mereka dunia dan akhirat, agar mereka mampu untuk menjadi orang-orang yang kembali menyumbang buat agama, yang mampu kembali menyumbang buat masyarakat dan agama, yang mampu kembali menyumbang untuk orang-orang yang susah, yang mampu untuk menjadi orang-orang yang mengeluarkan zakat yang banyak dan paling banyak dalam dunia ini. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di kalangan kami ini orang yang sudah berumah tangga bertahun-tahun lamanya tetapi belum lagi dikurniakan zuriat ya Allah, maka ya Allah, Kau kurniakanlah buat mereka itu zuriat keturunan yang ramai daripada kalangan lelaki maupun perempuan ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya ya Allah ada di kalangan kami ini, jika sekiranya ada di kalangan kami ini yang belum lagi ditemukan dengan jodohnya ya Allah, maka Kau temukanlah dia itu dengan jodohnya yang baik daripada kalangan lelaki maupun kalangan perempuan yang soleh dan solehah ya Allah, dan kemudian kurniakanlah kepada mereka itu ya Allah anak-anak zuriat keturunan yang soleh dan solehah belaka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Angkatlah segera ya Allah COVID-19 daripada muka bumi ini ya Allah. Angkatlah segera COVID-19 daripada muka bumi ini ya Allah. Angkatlah segera COVID-19 daripada muka bumi ini ya Allah. Angkatlah segera wabak COVID-19 daripada muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Fadli wal In'am. Ya Allah, sungguhnya kami sudah sangat-sangat rindu untuk kembali berada di Makkah dan Madinah, untuk berada di sekeliling Kaabah, untuk bertawaf di sekeliling Baitullah, rumahmu ya Allah, untuk berada di hadapan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri salam di situ, untuk berada di Raudhah, dan untuk berada di ruangan-ruangan yang dekat, sentiasa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguhnya rindu ini tidak dapat kami nyatakan dengan lidah kami ya Allah. Sungguhnya rindu ini tidak dapat kami nyatakan dengan luahan di bibir kami ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami dalam mimpi kami bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami dalam mimpi kami dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih-Mu ya Allah, Nabi kami ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, kekasih-Mu itu ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Fadli wal In'am. Ya Allah, yang mempunyai segala kemuliaan, yang memiliki segala kemuliaan, yang layak ke atas-Mu segala kemuliaan, yang layak ke atas-Mu segala puji-pujian, yang layak ke atas-Mu segala puja-pujaan. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami semenjak dari kami dilahirkan ke dunia ini, sehinggalah kami kembali kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah keseluruhan hidup kami barakah ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami ya Allah. Sesungguhnya kami ini manusia yang tidak pernah sedar kalau kami sedang berbuat dosa.
dan sesungguhnya kami ini hanya menyesal setelah kami melakukan dosa. Ya Allah, Kau hindarkanlah kami daripada melakukan dosa, Ya Allah. Kau hindarkanlah kami daripada melakukan dosa, Ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami perkara yang hak itu sebagai yang hak, Ya Allah, dan rezekikan kami untuk kami mengikutinya, Ya Allah. Dan Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai batil dan terbatal, Ya Allah, dan rezekikan kami untuk menjauhinya, Ya Allah. Rabbana 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 atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya mohon ampun, jutaan ampun dan maaf sekiranya ada kata-kata saya daripada awal live tadi sehingga ke sekarang ni ada yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat semua, tuan-puan semua, abang-abang, kakak-kakak semua. Kalau ada, saya mohon ampun dan jutaan ampun dan maaf lah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dalam live bersama dengan Ustaz K di page saya ini. Dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada malam besok, insya-Allah, pada jam yang sama 10.15 malam kurang lebih, insya-Allah kita jumpa lagi pada malam besok. Kalau kita ada lagi lah, insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa kesemuanya, insya-Allah. Kalau kita tak berjumpa di dunia, mudah-mudahan nanti kita akan dapat berjumpa dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita duduk dalam satu halaqah, berhimpun bersama-sama dengan kita sama-sama kita membaca suratul Muluk lah, mudah-mudahan, insya-Allah. Okey, tuan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dengan kata-kata tersebut saya tinggalkan tuan-puan untuk kita fikir-fikirkan apakah kita akan dapat membaca suratul Muluk di dalam syurga nanti. Renung-renungkan dan selamat beramal. Fikir-fikirkan apakah kita akan dapat membaca suratul Muluk nanti di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian sahaja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye bye. Selamat malam.